Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi kelas Fardu Ain. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita pada minggu lepas yang bertajuk Rukun Islam. Okey, sebelum daripada kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, eloklah kalau saya mengalu-alukan barang siapa yang melihat live ni untuk kita sama-sama kongsi kepada orang lain supaya memberi manfaat kepada orang lain yang melihatnya, insya-Allah. Okey, siapa-siapa yang ada kelebihan tu bolehlah pergi ke Jom Sumbang untuk dakwah di Interaktif Dakwah Intarbiyah Association di akaun MyBank yang tertera dekat bawah tu. Dan siapa-siapa yang ada sebarang pertanyaan, sebarang komen dan sebagainya, bolehlah anjurkan ke IDT official 0184684380. Siapa-siapa yang ingin membeli buku ataupun menginfakkan ataupun nak bayar zakat untuk lepas daripada cukai, bolehlah hubungi dengan IDT official. InsyaAllah buku-buku pada link kita boleh terus ke nombor tersebut dan juga boleh ke page IDT Interaktif Dakwah Intarbiyah Association. Barang siapa yang nak berminat dengan buku-buku tulisan pada lim ataupun buku-buku yang ada dekat IDT ni, insya-Allah boleh terus hubungi nombor yang tertera di bawah tu, insya-Allah. Okey, sebelum daripada kita pergi lebih lanjut, eloklah boleh kongsi kita punya live pada pagi ini, boleh komen datang daripada mana, jelas tak suara, ataupun ada sebarang persoalan atau sebarang pertanyaan, boleh anjurkan ke ruangan komen, insya-Allah. Okey, pada minggu lepas kita ada bincangkan tentang apa itu fardu ain dan apa itu fardu kifayah. Okey, fardu ain ni memang satu kefarduan yang ditetapkan, yang dipertanggungjawabkan ke atas setiap Muslim yang mukallaf. Kita sebut pada minggu lepas, mukallaf adalah terdiri daripada 3 ciri. Yang pertama, orang yang balik, iaitu orang cukup umur bagi lelaki dan perempuan, yang keluar mani, yang keluar haid dan cukup umur 15 tahun. Yang kedua, orang yang waras, iaitu berakal. Nabi kata tidak dikira amalan seseorang tu apabila dia tidur, apabila dia pensat, apabila dia tidur sehinggalah dia terjaga, apabila dia balik, apabila dia kanak-kanak sehinggalah dia terbalik, dan apabila dia tu gila sehinggalah dia tu waras daripada penyakit gila tu, insya-Allah. Dan yang ketiga adalah Islam. Islam ni kita kupas banyak itu apa dimaksudkan dengan Islam. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya secara sukarela, tanpa dipaksa, dan mengikut apa yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya, yang itu dinamakan Islam. Okey, Islam ni bukan sahaja manusia tetapi juga binatang pun dikira Islam, tumbuh-tumbuhan pun dikira Islam, alam ni pun dikira Islam. Sebab apa? Sebab dia orang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut tadi kan, Islam bermaksud taat dan patuh sepenuhnya secara sukarela kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok alam semesta ni ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun binatang dan sebagainya, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata dia orang pun termasuk dalam golongan yang dinamakan sebagai Muslim, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia tu kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku.
Okey, Allah sebut jin dengan manusia, Allah tak sebut benda lain. Sebab apa? Sebab benda lain itu memang sentiasa taat kepada Allah. Yang kurang taat, yang ataupun kadang-kadang taat, ataupun yang tak taat langsung kepada Allah, dua kategori. Yang pertamanya jin, yang keduanya manusia. Jin dan manusia, Allah kata, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada ku ataupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebut kata mengabdikan diri ni, taat dan patuh tu yang dimaksudkan mengabdikan diri. Bukan setakat beribadat sahaja. Ada orang beribadat banyak, siang malam beribadat, tapi tak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang siang malam beribadat, puasa tiap-tiap hari puasa, malam tiap-tiap malam bangun solat malam, tapi membuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah guna perkataan mengabdikan diri. Mengabdikan diri ni ikut semua yang Allah suruh, tinggal semua yang Allah larang. Okey, sebab itulah Nabi bersabda pun dalam hadis riwayat an Ibnu Umar tu, bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah. Ciri-ciri ataupun rukun orang yang Muslim. Orang Muslim mesti ada 5 ciri-ciri ni. Tak ada 5 ciri-ciri ni, tidak dinamakan Muslim. Kecuali orang yang tak diberi tanggungjawab ke atasnya. Yang tu dia dinamakan Islam. Okey, sebut kata yang minggu lepas kita cerita rukun. Apa yang dimaksudkan dengan rukun? Rukun adalah perkara dasar ataupun perkara asas yang wajib ada pada sesuatu. Tak kira lah, kalau rukun solat mesti ada. Kalau tinggal satu, tak sah solat. Kalau kita belajar kecil-kecil tu, kita belajar rukun 13. Contoh kata pada hari tu kita kata tak nak rokok solat pada hari ni, kita nak sujud 2 kali, kita nak sujud 3 kali, tak nak rokok, nak sujud 3 kali, rokok tu kita tukar kepada sujud. Jadi tak sah salat. Sebab apa tak sah salat? Sebab tak cukup satu rukun. Rukun disebutkan tadi, satu perkara asas dasar yang mesti ada dalam setiap sesuatu. Sebut kata mesti, dalam solat mesti kena ada rukun. Kalau kita tinggalkan rukun, maka tak sah salat. Begitulah juga dengan Islam. Begitu kita nak sahkan Islam kita ni, mesti kena ada 5 rukun. Kalau tinggal satu rukun, maka tak termasuk dalam golongan Islam. Yang paling utama sekali disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ayat tu yang paling asas sekali dalam agama Islam. Sebut kata syahadah, dia berkait rapat dengan akidah. Dia berkait rapat dengan akidah. Apa yang dimaksudkan dengan syahadah? Apakah yang dimaksudkan dengan syahadah? Pensaksian. Kita sebut dalam bahasa Melayu saksi. Aku bersaksi. Kita masuk dalam mahkamah jadi saksi. Kita melihat orang melakukan jenayah, jadi kita masuk mahkamah jadi saksi. Kita nak bebaskan orang, kita nampak benda tu orang buat, okey, kita bersaksi, masuk dalam mahkamah jadi saksi. Hakim tanya, tapi apakah yang dimaksudkan dengan saksi? Saksi adalah daripada perkataan syahadah. Syahadah tu kalau kita tengok dari segi bahasa ni bermaksud lihat. Bermaksud melihat ataupun menyaksikan. Tu yang dinamakan dengan syahadah. Dari sudut bahasa pula, menyaksikan, bersyahadah ataupun bersaksi adalah kita mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dengan kita punya lidah. Kita ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang tak nak sebut dalam bahasa Arab. Contoh orang nak baru nak masuk Islam ataupun baru nak mengucap syahadah daripada agamanya. Tak boleh nak sebut dalam bahasa Arab. Kalau sebut dia punya tajwid tak betul. Kan? Kita ni punyalah nak memperbetulkan dia punya tajwid sebutan asyhadu alla. Orang tu asyhadu tu payah nak sebut. Jadi boleh kita sebut dalam bahasa yang difahami. Asalkan kita ucapkan dengan kita punya lidah, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang pertama.
Yang kedua, kita ikrar dengan hati ataupun iktiraf dengan hati. Ada banyak kisah-kisah sahabat yang dipaksa untuk keluar daripada agama Islam. Dan ada seorang sahabat yang berjumpa dengan Nabi. Sebab apa? Sebab dia mengaku yang dia murtad dengan lidah tapi hati dia tetap dengan Islam. Dia pergi berjumpa dengan Nabi. Dia tanya Nabi, macam mana aku ni? Macam mana aku ni? Nabi kata, Allah tengok dalam hati. Kalau kita saja-saja nak mengucap, tapi tak percaya pada Allah pun tak kira juga. Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah dengan tajwid yang betul, dengan lahjah Arab bunyinya. Tapi hati kita tak rasa pun yang la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hati kita tak rasa pun yang betul-betul Allah tu tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tidak dikira bersaksi. Okey, yang pertama tadi ingat, yang pertama bersaksi kita sebut dengan lidah, yang kedua kita iktiraf dengan hati. Kita ikrar dalam hati tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan yang ketiga kita buktikan dengan perbuatan. Yang ni yang dimaksudkan wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Kita mesti buktikan dengan perbuatan yang bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ada orang kata kita punya mulut kita boleh cakap macam-macam. Kita punya mulut kita boleh luah macam-macam. Kita punya hati kita boleh pendam macam-macam. Tapi perbuatan kita ada kalanya tidak menandakan bahawasanya kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yang ni yang jadi masalah dalam kita punya masyarakat umat Islam secara khususnya. Okey, baik. Ingat, saya ulang sekali lagi, saksi syahadah kita ikrar dengan lidah, kita sebut dengan lidah, kita ucap dengan lidah, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita sebut dengan lidah. Tapi takat sebut saja benda tu tak jadi. Yang penting kita kena juga akui dengan kita punya hati. Dalam hati tiada Tuhan lain di dalam pasaran, di dalam dunia yang orang sembah ni selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengaku bahawasanya selain daripada para nabi yang ada orang kata 313 orang tu, para rasul tu, salah satunya adalah Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Yang tu yang pertama. Dan yang ketiga, kita mesti buktikan percakapan kita dengan iktiraf hati kita tu dengan perbuatan kita. Amalan-amalan kita tu mesti berlandaskan dengan apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh. Jangan berlandaskan kepada apa yang orang suruh. Yang tu yang jadi masalah. Sebab itulah syirik. Okey, kita cerita pasal syirik. Ada setengah syirik yang kadang-kadang kita tak sedar. Antaranya kita buat satu perbuatan untuk orang lain tengok ataupun untuk orang lain puji. Yang tu masuk dalam syirik. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Okey, contoh kita baru kahwin. Dapatlah isteri tu cantik, duduk dalam rumah mak mentua, nak tunjuk kepada keluarga mentua ni yang kita sebenarnya seorang menantu yang alim ataupun yang baik. Okey, sembahyang tak pernah tinggal. Contoh kata. Jadi satu hari kita duduk rumah mak mentua, apabila duduk rumah mak mentua, ada mak mentua dalam rumah, baru kita solat. Tak ada mak mentua dalam rumah, kita tak solat. Kalau solat tu tunjuk. Okey, tunjuk dengan baca, dengan lagunya, dengan bunyi sudaisnya, kan, dengan bunyi surainya, dengan bunyi yang imam-imam Mekah punya baca, sedapnya. Tapi apabila mak mentua kita tak ada, apabila pak mentua kita tak ada, kita meninggalkan solat. Yang tu antaranya kita buat sesuatu bukan kerana Allah SWT. Kita buat sesuatu dah bukan kerana Allah SWT. Kita buat sesuatu sebab nak tunjuk pada mak mentua kita, kepada bapa mentua kita yang kita ni orang baik, yang kita ni orang alim. Sebab apa? Sebab kita nak
tunjuk yang kita sayang pada anak ni. Yang tu pun boleh jadi syirik. Sebab tu saya kata tadi, bukan setakat kita sebut dengan lidah aja kita percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bukan kita rasa dalam hati je, tapi juga perbuatan tu mesti menunjukkan yang tiada Tuhan melainkan Allah. Walaupun kita tak mengaku bapa mentua kita tu Tuhan, betul. Kita tak mengaku orang besar-besar tu Tuhan, betul. Kita mengaku hanya Allah SWT je Tuhan. Tapi perbuatan kita tu untuk menunjukkan setiap amalan kita tu pada seseorang, bukan kerana Allah SWT. Sebab kita niat pun, kita niat sesuatu pun mesti kerana Allah SWT. Kan? Macam kita solat pun, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Sebut kata kerana Allah SWT. Kalau kita buat sesuatu kerana orang lain, atau buat sesuatu kerana benda lain, ataupun buat sesuatu kerana nakkan kepada perkara lain, maka yang tu tak dikira saksi tadi. Tak dikira bersyahadah lagi. Kita dengan yakinnya, dengan riaknya, dengan wujud takaburnya, memang tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi perbuatan kita ada kalanya bercanggah dengan apa yang kita sebutkan, apa yang kita iktirafkan dengan dalam hati. Okay, yang tu saksi. Okey, yang kedua kita sebut pasal la ilaha illallah. Sebut pasal la ilaha illallah ni secara jelasnya atau secara umumnya nak sebut di sini bahawasanya tiada Tuhan. Apa yang disebutkan dengan tiada Tuhan? La ilaha. Apa yang disebutkan dengan tiada Tuhan? Maksud kata kita perlu mengenal apa itu Tuhan dahulu. Sebut la ilaha yang pertama. Kita mesti mengenal apa itu Tuhan yang kita kena sembah. Kita bagi orang Islam, kita tahu kita kena sembah Allah SWT. Kalau sebut kata kita kena sembah Allah SWT, adakah kita yakin, kita percaya yang kita betul-betul kena Allah SWT? Okey, macam mana kita nak tahu Allah SWT? Okey, kalau kita sebut dengan kawan-kawan yang bukan Islam, kita sebut dengan kawan-kawan yang bukan Islam, kita hanya menyembah Allah yang satu. Kita hanya menyembah Tuhan yang satu. Ada kalanya orang bukan Islam pun sembah Tuhan yang satu. Agama Samawi, contohnya macam Kristian, contoh macam Yahudi, dia sembah Tuhan yang satu. Kalau kita tanya orang Kristian, dia tak mengaku yang dia sembah Tuhan yang tiga, tapi mengaku Tuhan yang satu. Tiga dalam satu. Kan? Walaupun dalam Quran kita sebut laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah, yang ditujukan kepada orang Kristian. Maka sesungguhnya kafirlah barang siapa yang mengatakan Allah itu tiga. Kan? Yang tu disebut dalam surah Al-Maidah. Kan? Ada ditambah lagi kat bawah tu, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kan? Yang tu yang nak menandakan Tuhan Trinity. Tapi dalam agama Kristian, dia orang tengok, dia bukan sembah Tuhan yang tiga, tapi dia sembah Tuhan yang satu yang ada tiga. Macam mana tu? Yang tu kita pergi kepada agama, pembandingan agama dah, saya tak nak sentuh dekat sini. Cumanya nak bagi tahu agama-agama lain pun dia sembah Tuhan yang satu. Kalau kita sebut kata kita sembah Tuhan yang satu, kan? Agama-agama lain pun sembah Tuhan yang satu. Ada juga agama-agama yang sembah Tuhan yang satu. Contoh macam As-Sabi'un, contoh kata As-Sabi'un, dia cuma tak percaya kepada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Dia kata Nabi akhir zaman adalah Nabi Yahya alaihi salam. Sebab apa? Sebab Nabi Yahya ni orang yang pembaptis, orang yang menyucikan dosa. Kan? Jadi dia tapi dia tak percaya bahawasanya Tuhan yang satu. Cuma kita dekat sini nak terangkan ataupun kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan Tuhan yang satu. Sebab itulah sebelum daripada kita sebut Tuhan yang satu, marilah kita bicarakan tentang tiada Tuhan dahulu. Okey, tiada yang ambil daripada dua rangkap perkataan, dua rangkap ayat tu. Yang pertama la ilaha, yang kedua
kecuali Allah. Illallah. Yang pertama, tiada Tuhan. Yang kedua, kecuali Allah. Mari kita bincangkan yang pertama dahulu, tiada Tuhan. Apakah yang disebut dengan tiada Tuhan? Tiada Tuhan di sini maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah. Yang tu yang sebenarnya. Tiada Tuhan yang layak disembah. Tiada Tuhan yang boleh disembah. Yang tu yang sebenarnya. Tiada Tuhan yang boleh disembah. Tak kira lah dia tu Tuhan yang macam mana, Tuhan agama-agama lain yang macam mana. Dan dia walaupun ada agama yang kata dia tu dewa yang paling tinggi dan dia yang dia disembah, bukan sembah benda lain, tapi tetap kata tiada Tuhan yang layak disembah. Okey, siapa yang layak disembah? Yang tu yang kita bicarakan yang kedua. Illallah tu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak tahu yang bahawasanya tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Yang ni yang paling penting. Macam mana kita nak tahu tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah? Kenapa Tuhan-Tuhan lain tak layak disembah? Kenapa Tuhan-Tuhan dalam pasaran yang banyak-banyak ni tak layak disembah? Yang hanya layak disembah illallah. Yang layak disembah illallah. Kenapa? Diskriminasi kat situ. Kita kata orang Islam bolehlah cakap macam tu sebab dia hanya sembah Allah SWT. Tapi agama lain pun dia pun sembah agak Tuhan dia. Tapi sebab apa kita kata Tuhan dia tu tak layak disembah? Hanya layak disembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita akan ceritakan ciri-ciri kenapa Tuhan yang ni Tuhan yang layak disembah, yang ni Tuhan yang tak layak disembah. Okey, sebelum kita pergi kepada perbincangan, yang ni Tuhan yang layak disembah, yang ni Tuhan yang tak layak disembah, eloklah kalau kita saya iklankan sikit. Sementara siapa-siapa yang baru nak masuk live ni, bolehlah komen dekat ruangan komen tu, boleh tinggalkan sebarang soalan. Siapa-siapa yang ada soalan yang nak ajukan, insya-Allah boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Siapa-siapa yang ada sebarang sebarang penambahbaikan ataupun sebarang penambahbaikan juga boleh tinggalkan dekat ruangan komen. Dan kalau boleh, tolonglah share kita punya live pada pagi ini supaya ramailah orang yang boleh tengok dan beri manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Kalau ada teguran juga, boleh anjurkan dekat ruangan komen, insya-Allah. Kalau macam malu nak ruangan komen, boleh private chat. Okey, kita sama-sama berkongsi kita punya ilmu, kita punya manfaat pada pagi ini. Mana tahu kod-kod ada orang tengok live ni dia boleh berubah. Ada orang daripada bukan Islam terus berminat dengan agama Islam. Ada orang yang dulu lalai terus nak kembali kepada pangkal jalan. Semoga apa yang kita buat, apa yang kita kongsi ni mudah-mudahan akan dikira pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, siapa-siapa yang ada kelebihan tu bolehlah pergi dekat program Jom Sumban untuk dakwah di akaun MyBank dekat bawah tu. InsyaAllah kalau ada sebarang pertanyaan ni yang private, yang malu nak kongsi dekat public, bolehlah terus ke IDT official 018-468-4380. Okey, kita sambung. Yang tadi kita sambung, apakah ciri-ciri Tuhan yang layak disembah dan apakah ciri-ciri Tuhan yang tak layak disembah. Kita cerita tadi kan, cerita yang pertamanya, tiada Tuhan yang layak disembah. Maksud kata dalam dunia ni tak ada Tuhan mana-mana pun Tuhan yang layak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak buktikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu-satunya Tuhan yang ada dalam pasaran ni yang layak disembah. Yang lain tak layak disembah. Okey. Dalam Al-Quran ada banyak disebut tentang ketuhanan. Okey, yang pertamanya Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat ke 255.
Allah sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya. Yang tu yang ciri yang pertama. Okey, ciri yang pertama Allah sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama, yang hidup dan kekal selama-lamanya. Yang tu yang pertama dikira ciri-ciri Tuhan yang pertama yang layak disembah. Okey, kalau ada yang hidup yang tak kekal selama-lamanya, dia bukan Tuhan. Yang tu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab yang pertama adalah dia mesti hidup dan dia mesti kekal selama-lamanya. Dia mesti hidup, dia mesti kekal selama-lamanya. Kalau yang tak hidup, betul-betul lah bukan Tuhan. Contoh macam tokong, contoh macam dekat kuil dan sebagainya tu, dia batu contoh macam berhala dan sebagainya, memang betul-betul dia tak hidup. Jadi dah tak ada ciri-ciri Tuhan. Okey, yang kedua, kekal selama-lamanya. Mesti kena kekal selama-lamanya. Okey, boleh? Mesti kekal selama-lamanya. Barulah yang dinamakan sebagai Tuhan. Okey, ciri-ciri yang kedua. Dia mesti tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Mesti tiada permulaan, mesti tiada pengakhiran. Kita manusia, ada orang sembah manusia, ada ramai. Kalau dulu famous dengan kerajaan langit, Ayah Pen dekat dengan kampung saya. Ayah Pen dekat dengan kampung saya. Ada kerajaan langit, ramai orang sembah dia. Ayah Pen tu sebagai Tuhan. Sampai sekarang walaupun Ayah Pen tu dah mati. Tapi pengikut dia masih ada. Pengikut dia tu masih ada. Ada yang mimpi jumpa macam-macam jenis yang cerita sebagainya tentang kehebatan Ayah Pen ni. Tapi satu je tak hebat Ayah Pen ni. Dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Macam mana kita nak tahu dia ada permulaan, ada pengakhiran? Dia hidup, dia pernah dilahirkan oleh mak dia, daripada bapa dia, kahwin, lahirlah dia, ada permulaan. Dan yang kedua, dia dah mati dah pun. Dah ada pengakhiran. Ada permulaan, ada pengakhiran. Okey, kita tengok benda-benda lain. Kalau berhala orang buat, siapnya berhala tu, lahirlah berhala. Tiba-tiba berhala tu kena panah petir, contoh kata, hancur. Ada pengakhiran dia. Tetap ada pengakhiran, ada permulaan, yang tu bukan Tuhan. Tapi Allah sebut, tiada permulaan, tiada pengakhiran, disebut sebagai Tuhan ataupun pencipta. Okey, ciri-ciri yang ketiga disebut la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey, yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Allah nama Tuhan ni, dia mesti yang tidak mengantuk dan tidak tidur, ataupun tidak rehat, tidak tidur. Yang tu yang dinamakan ciri-ciri Tuhan ataupun ciri-ciri pencipta. Kalau ada Tuhan yang mengantuk, okey, contoh macam Ayah Pen tadi, saya bagi contoh Ayah Pen tadi, pernah tak kita dengar cerita yang Ayah Pen tak pernah tidur? Ayah Pen tak pernah penat. Ayah Pen ni dia serata dunia, serata Malaysia tau, dia round, dia pusing. Serata Malaysia dia pusing untuk menyampaikan dia punya dakwah kerajaan langit dia tu. Dan ada kalanya, pernah tak kita dengar cerita yang dia tak pernah tidur dan dia tak pernah rehat pun? Mesti ada dia rehat, mesti ada dia tidur. Sebab apa? Sebab dia manusia, dia makhluk, dia bukan pencipta. Dia ciptaan, bukan pencipta. Okey, dan ciri-ciri yang ketiga, yang memiliki segala yang ada yang di langit dan di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izin dia. Mana kata dia ciri-ciri ciptaan mestilah yang tidak bergantung kepada sesiapa. Kita manusia, kita perlukan air untuk menghilangkan dahaga.
Kita perlukan udara untuk kita hidup, untuk kita teruskan hidup. Ada kalanya kalau udara tu tak ada, maka matilah kita. Kita perlukan jantung untuk bergerak supaya dia boleh pump kita punya oksigen dan keluar kita punya karbon dioksida untuk kita terus bernafas, untuk kita terus hidup. Kita perlukan makanan. Kalau kita tak makan, kita berbulu akan mati. Kita perlukan benda-benda macam tu. Supaya apa? Supaya untuk kita teruskan hidup. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun pencipta, dia tidak perlukan benda tu. Dia tidak perlukan kepada syafaat perkara lain ataupun pertolongan orang lain. Pertolongan ataupun syafaat orang lain. Tak perlu. Yang tu ini namakan ciri-ciri pencipta. Kalau perlu, confirm dia ciptaan. Macam kita manusia. Okey, seterusnya ciri-ciri Tuhan yang seterusnya, dia mestilah tidak memenuhi. Okey, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, yang di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia tidak memenuhi ruang, jisim dan masa. Apa nama ciptaan ni? Dia mesti tidak terikat dengan ruang, tidak terikat dengan masa, tidak terikat dengan jisim. Maksud mana kata, ciptaan dia tidak perlukan bentuk yang kita boleh bayangkan. Ciptaan, pencipta, dia tidak perlukan kepada masa untuk dia hidup. Ada orang kata, Tuhan ni wujud sebelum masa ke selepas daripada masa? Tidak perlu. Dia tidak perlukan tempat pun untuk dia hidup. Sebab tu lalu orang tanya, Allah dekat mana? Okey, nanti kita sembang balik pasal perkara tu. Okey. Dan yang berapa tadi? Okey, dah 5 perkara. Ciri-ciri yang disebut sebagai ciri-ciri pencipta. Yang pertama, Tuhan mesti hidup dan kekal selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan mestilah yang tiada permulaan, tiada pengakhiran. Yang ketiga, Tuhan tidak terikat dengan ruang, masa dan jisim. Okey. Yang keempat, Tuhan tidak memerlukan pertolongan ataupun syafaat ataupun sesuatu untuk dia hidup. Dan yang kelima, Tuhan tidak rehat dan tidak tidur. Okey, ni 5 ciri-ciri Tuhan. Kalaulah ada atas dunia dalam pasaran mana-mana yang mengatakan ada Tuhan yang ciri-ciri macam ni pernah jumpa. Okey, sebelum ni tak pernah jumpa. Tiba-tiba pada semalam jumpa ada ciri-ciri ni. Yang tu Tuhan. Tapi pernah tak kita jumpa? Selama kita hidup ni kita jumpa ciri-ciri selain daripada Allah SWT, ada 5 ciri-ciri ni. Yang pertama, yang hidup tiada perakhiran. Yang hidup kekal selama-lamanya. Banyak kita jumpa yang orang sembah matahari. Kadang siang dia ada, malam dia tak ada. Ada orang sembah bulan, malam ada, siang tak ada. Ada orang sembah bintang kita tak nampak. Kan? Ada orang sembah macam-macam. Tapi pernah tak kita tengok yang ada sembahan tu boleh hidup dan kekal selama-lamanya? Apa tak ada? Yang tu termasuk dalam Tuhan yang tak layak disembah. Okey, yang kedua, tiada permulaan, tiada pengakhiran. Sebab kata tiada permulaan, tiada pengakhiran, Allah ada tak kita pernah jumpa Tuhan yang orang sembah atas dunia ni yang tiada permulaan, tiada pengakhiran? Kalau tak ada, dia termasuk dalam ciptaan ataupun Tuhan yang tak layak disembah. Okey, yang ketiga, tidak memenuhi ruang, jisim dan waktu, masa. Ruang, jisim dan masa. Yang tu ciri-ciri Tuhan. Kalau ada kita pernah dengar, ada orang bincangkan Tuhan selain daripada Allah, ada tak kita bincangkan benda ni? Tak ada. Sebab apa? Sebab hanya Allah SWT. Dan yang kelima, Tuhan tidak rehat dan tidak tidur. Yang tu yang namakan ciri-ciri Tuhan. Ada tak selain daripada Allah, dia sebut tadi, La ilaha tu, ada 5 ciri-ciri.
Kalau tak ada, yang mana ada? Illallah. Allah Subhanahu Wa Taala ada 5 ciri-ciri ni. Okey, itu yang pertama. Boleh faham kan? Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang ada ciri-ciri yang 5 ni kecuali illallah, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betul. Barulah kita boleh sebut dengan lidah, kita boleh percaya dengan hati, asyhadu an la ilaha illallah. Sesungguhnya aku bersaksi. Aku bersaksi dengan lidah, aku bersaksi dengan hati, aku bersaksi dengan perbuatan aku nak buat ni, yang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh? Kalau ada, boleh anjurkan ciri-ciri. Ciri-ciri tu. Kalau boleh, anjurkan ciri-ciri yang tiada Tuhan, yang pencipta tu selain daripada Allah. Kalau ada, boleh letak dekat komen. InsyaAllah kita akan bincang. Okay. Tapi selama ni memang kita tak pernah jumpa ada lagi ciri-ciri tersebut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua, dalam mana-mana kitab agama, yang menjadi rujukan utama kita umat manusia, kalau macam orang Islam, Muslim, kita punya rujukan utama Al-Quran. Kita punya rujukan kedua Al-Hadis. Okey, dalam rujukan kita tu, ada tak mana-mana kitab agama yang mengaku dalam tu dia tu Tuhan. Okey, contoh dalam Bible ada sebut, Jesus ada sebut aku Tuhan. Dalam kitab Talmud ada sebut Tuhan. Dalam kitab Buddha ada sebut Tuhan. Dalam kitab Weda ada sebut Tuhan. Ada tak? Kita tak pernah jumpa selain daripada Al-Quran yang sebut. Allah kata apa? Akulah Tuhan. Kan? Allah menandakan inilah ciri-ciri Tuhan dalam ayat surah yang kedua, ayat 255 yang kita kenal sebagai ayatul kursi. Okey. Dalam surah lain Allah ada sebut dalam surah Al-Ikhlas, surah ke-120, surah ke-112 ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah Esa. Apa yang dimaksudkan dengan Esa? Tadilah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah illallah kecuali Allah SWT. Ya, itu yang dimaksudkan dengan Esa. Bukan setakat kita kata Allah tunggal je. Tunggal dari sudut mana? Tunggal dari sudut dia yang pertama, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Yang itu yang dimaksudkan tunggal. Yang kedua, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Yang kedua, tidak diperanakkan dan tidak beranak. Tidak diperanakkan dan tidak beranak. Yang itu dimasukkan tunggal. Juga dimasukkan dengan tunggal, dia tidak ada jantina. Macam mana dia nak beranak? Macam mana dia nak diperanakkan? Dia datang daripada mana? Wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab sebut tadi dalam ayatul kursi tiada permulaan. Dia sebut kata Allah datang daripada mana? Wallahu a'lam. Sebab apa? Sebab Allah sebut tiada permulaan. Memang dia sedia ada. Allah SWT ni sedia ada. Macam mana kita nak takwil sedia ada? Memang sedia adanya dia. Sebab apa? Sebab tiada permulaan. Dan dia kekal selama-lamanya. Sebab apa dia kekal selama-lamanya? Sebab dia tiada pengakhiran. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada orang yang setara dengan dia. Yang tu yang jelas disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, dia tunggal. Apakah yang dimaksud dengan tunggal? Apakah yang dimaksud dengan tunggal? Yang pertama, tidak ada Tuhan yang boleh challenge dia. Macam kata tu. Satu-satunya dia. Yang dimasukkan dengan Esa ni. Yang kedua, dia tidak diperanakkan. Yang ketiga, dia tidak beranak. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau saya punya kampung macam itulah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kita punya bahasa moden ni, tidak lahir dan tidak dilahirkan. Tidak lahir dan tidak melahirkan. Itu dimasukkan dengan tunggal.
Walam yakul lahu, dan tidak ada yang setara dengannya. Maksud kata setara, setanding. Tidak ada yang orang boleh challenge dia. Tidak ada orang boleh bagi saingan dekat dia. Sikit-sikit pun tak ada. Dia jauh dengan benda lain. Allah sebut juga dalam ayat lain, laisa kamitslihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni laisa kamitslihi, tidak ada yang sepertinya. Tidak ada yang sepertinya. Laisa kamitslihi syai' fil ardi wala fis sama', di langit dan di bumi. Yang kita boleh tengok ni hanya di bumi. Kan kita boleh tengok kalau kata di langit dekat matahari, bulan, bintang. Tapi setakat tengok macam tu jelah. Tapi yang di sebalik-baliknya kita tak tahu. Kan? Di sebalik-baliknya kita tak tahu. Okey. Yang kita tengok dengan mata kasar ni pun banyak lagi benda yang kita tak tahu. Apatah lagi benda yang sebaliknya. Okey, apa yang di sebaliknya pun sama juga. Nak menandakan tidak ada yang setara dengannya di langit dan di bumi. Di langit dan di bumi. Okey, macam mana pula dengan yang mengatakan yang mengatakan la ilaha saja? Sebab apa? Sebab dia tak jumpa cari Tuhan. Sebab dia tak jumpa cari Tuhan. Ada juga setengah orang, setengah manusia ni, dia cuba mencari Tuhan tapi tak jumpa nak cari Tuhan. Benda inilah yang kita kena terangkan kepadanya. Yang pertama sebenarnya, Tuhan tu ada. Apakah yang macam mana kita nak kata Tuhan tu ada? Tuhan tu mestilah yang berciri-ciri begini. Yang 5 saya sebut tadi. Tiada permulaan, tiada pengakhiran, yang kekal, tidak memenuhi ruang masa dan jisim, tidak rehat dan tidak tidur, tidak memiliki sesuatu untuk hidup. Ada 5 perkara. Okey, sebenarnya ada Tuhan, tapi yang berciri-ciri 5 ni. Kan? Saintis, dia ada buat satu kajian. Sebenarnya sebelum daripada saintis pun dah ada. Antaranya ahli falsafah yang kuno. Sebelum daripada wujudnya falsafah tentang kerohanian seperti Socrates, Aristotle ataupun Plato. Sebelum tu dah ada ahli falsafah yang bercerita tentang alam ni. Bercerita tentang alam, macam mana alam ni terjadi. Contoh macam Herodotus, Anaximenes. Dia cerita macam ni. Ada yang buat kata datang daripada satu titik Big Bang. Ada yang datang daripada sistem pergeseran awan dan macam-macam. Dan menceritakan. Dan saintis pada zaman ni pun ada buat satu kajian, dan kajian dia orang satu dapatan telah terhasil yang mengatakan bumi ataupun alam ni adalah sesuatu benda yang berkembang makin luas. Tapi kita tak sedar lah. Sebab apa dia makin berkembang? Sebab kajian mengatakan kita punya galaksi ni tidak kurang ada 100 bilion, tidak kurang daripada 100 bilion galaksi, 100 bilion planet dan satu galaksi. Kita ada berapa galaksi? Dia kata alam ni semakin berkembang. Dalam satu planet tidak kurang daripada 100 bilion. Tidak kurang daripada 100 bilion, 100 trilion. Okey, tidak kurang daripada 100 trilion bintang dalam satu planet. Mana kata bumi ni pun. Sebab apa? Sebab alam ni semakin berkembang. Stephen Hawking, dia buat satu kajian namakan sebagai reverse studies. Yang mengatakan reverse studies ni kita faham, saintis kaji daripada alam ni kecil makin besar. Kalau sebut kata reverse study, alam ni makin mengucuk, kecil sampailah yang terakhir dalam jadi satu titik. Yang disebut sebagai satu titik. Tapi saintis Stephen Hawking dan mana-mana saintis tak pernah jumpa kajian dia orang tak pernah ada ataupun tak pernah dapat hasil yang mengatakan datang daripada mana satu titik.
Kalau kita orang Islam faham kan? Okey. Kita orang Islam faham. Datang daripada mana satu titik. Tapi dia orang tak jumpa datang daripada satu titik. Kita jawab apa? Satu titik itulah adalah ciptaan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada ciri-ciri ketuhanan. Apabila sebut kata ciptaan, dia mesti dicipta. Siapa yang mencipta? Pencipta. Siapakah pencipta tu? Yang ada 5 ciri-ciri. Iaitu Tuhan. Kita sebut sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah betul dia punya kajian tu, saintis punya kajian tu, alam tu semakin mengucuk, jadi satu titik, yang menciptakan satu titik tu adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut pasal penciptaan. Okey? Maka jelaslah bagi kita, iktikad kita, syahadah kita tadi, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang kita saksi tadi, mesti sebut dengan lidah, mesti iktikad dengan hati, mesti buat dengan perbuatan yang menandakan bahawasanya betul-betul kita bersaksi. 3 benda ni tak boleh lari. Yang betul-betul kita bersaksi, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Buktinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ada 5 ciri-ciri ni. Yang ada 5 ciri-ciri ni. Dan kita yakin, kita sebut dengan lidah, tak ada dah Tuhan yang kita pernah jumpa atas dunia ni, yang kita pernah jumpa dalam mana-mana pasaran, yang dijual dekat kedai mana-mana, ataupun yang orang jumpa tepi dekat mana-mana, yang ada 5 ciri-ciri ni, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tu barulah kita pergi. Okey, iktikad tadi, saksi tadi. Sebut sekali lagi, pensaksian tiada Tuhan melainkan Allah ni, tidak ada siapa-siapa pun yang boleh putuskan kita punya pensaksian tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Kita kena ingat tu. Yang tu sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni ramai sangat orang yang mengkafirkan orang lain. Dengar kan? Kita punya perbuatan kita tak sama dengan dia. Dia ni kafir dia ni. Kita punya amalan kita tak sama dengan dia. Yang ni kafir ni. Ramai sangat. Ramai sangat yang mengatakan, yang mengkafirkan orang lain. Kafir mengkafir ni terlalu banyak. Tapi ingatlah bahawasanya saksi adalah ikatan, akad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut kata akad ni mesti kita sendiri yang putuskan ataupun kita sendiri yang ceraikan. Contoh macam akad nikah kita dengan isteri kita. Orang lain berkenan dengan kita punya isteri. Sebab isteri kita cantik kan? Orang lain berkenan dengan kita punya isteri, tiba-tiba orang lain minat dengan isteri kita, kita kat kita, aku ceraikan isteri kau. Kalau kita orang waras, boleh berfikiran, boleh berfikiran yang waras, tak mustahil yang dia boleh ceraikan isteri kita. Kita punya isteri kita lah, kalau kita nak lepaskan kita pun. Sebab kita yang angkat. Macam itulah juga dengan agama Islam, kita punya saksi tadi. Hanya kita yang boleh memutuskan kita punya ikatan tu. Orang lain tak boleh kata kita kafir. Orang lain, kita tak akan jadi kafir sebab orang lain kata. Dan orang lain tak akan jadi kafir sebab kita kata. Engkau kafir, kita tak akan jadi kafir. Kita cakap kat orang pun sama juga. Kita tak akan jadi kafir. Yang hanya kita yang boleh memutuskan ataupun menceraikan akad kita dengan Allah SWT. Saksi tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tadi. Yang tu. Hanya kita sahaja. Sebab apa? Sebab hanya kita yang akad dengan Allah SWT. Memang dah kita yakin dengan kita punya lidah. Kita yakin dengan kita punya hati. Hati kita dah tak berbolak-balik, tak goyang orang kata. Memang akidah kita sangat-sangat kental dengan mengatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan perbuatan kita pun tidak ada yang menunjukkan kita ni percaya bahawasanya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Okey, ada 3 benda ni. Mulut, lidah, hati, perbuatan. Okey, kalaulah ada kita rasa ragu-ragu, ada kita sebut bahawa ada Tuhan melainkan Allah, ada Tuhan selain daripada Allah ni, ada lagi Tuhan.
ataupun perbuatan kita yang nak menandakan kita ni syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akad kita itu terbatal. Kita punya akad terbatal sebab apa? Sebab syirik. Dia sebut dalam surah Al-Luqman, Luqman berpesan pada anaknya, perkara paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan mengampunkan setiap dosa umatnya kecuali syirik. Allah akan mengampunkan setiap dosa umatnya kecuali syirik, walaupun kita tak bertaubat. Mungkinlah orang kata kena dalam neraka nanti kena celup. Alah, celup 3 kali je dalam api neraka, lepas tu dah bersih. Tapi syirik tak akan. Allah tak akan berkompromi dengan orang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah benda yang paling utama sekali, janganlah percaya bahawasanya ada Tuhan melainkan Allah, ataupun perbuatan kita tu yang nak menandakan kita tu percaya ada benda lain yang juga hebat selain daripada Allah. Kita tak kata pun benda lain tu Tuhan, tapi kita percaya benda lain tu juga hebat, ada dapat beri kuasa, ada dapat beri syafaat pada kita, ada dapat beri kemewahan pada kita, ada dapat beri kesenangan pada kita, ada benda lain. Dengan perkara macam itulah kita kena sangat berhati-hati bahawasanya jangan buat. Okey. Sebab apa? Sebab hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ada 5 ciri. Okey. Saya rasa setakat tu saja untuk pagi ni. Okey, terima kasih kepada orang yang komen, orang yang hantar komen, orang yang support kita punya live pada pagi ni. InsyaAllah kalau ada kelapangan nanti kita akan sambung kemudian. InsyaAllah siapa-siapa yang ada persoalan, kalau masih ada persoalan, kita ada beberapa minit yang berbaki untuk tanyakan soalan. InsyaAllah kita akan kita akan cuba untuk jawab. Kita malam ni kita juga ada live InsyaAllah bersama dengan berada Fadli Borhan daripada AIRA dan juga dia punya ahli-ahli panel. InsyaAllah bengkel dakwah bersama Fadli Borhan, Outreach Especially AIRA Asia. Okey, dia ni hebat dalam seri dakwah di banyak negara-negara yang telah dia pergi di seluruh dunia. Yang terbaru ni di New Guinea. Saya tengok ada video bersama dengan AIRA. Okey. InsyaAllah pada pukul petang ni, daripada pukul 6.30 petang sampai pukul 7, sebelum dalam kita menunggu untuk berbuka puasa tu, marilah kita sama-sama memanfaatkan ilmu insya-Allah. Okey, siapa-siapa sekali lagi kalau ada ni wakaf buku untuk edaran sekolah di semenanjung Malaysia sebanyak 2,000 sekolah yang kita telah pilih. InsyaAllah setiap buku berharga 41 naskah dan kita akan bagi 2 sekolah letak dekat library sebanyak 2 biji buku, insya-Allah. Okey, siapa-siapa yang ada kelebihan tu bolehlah jom sumbang untuk dakwah. Dan juga pack Ramadan ke akaun FA Bank yang tertera dekat bawah tu, kita akan bagi kepada asnaf, fakir miskin dan mu'alaf. Pada bulan Ramadan ni ramai orang-orang, musim-musim PKP ni sekarang pun ramai orang yang terputus bekalan makanan, yang tak dapat nak bekerja dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba bantu kami untuk bantu mereka, insyaAllah. Pada bulan 7 ni insyaAllah kita akan buka satu lagi cawangan baru dekat Kota Kinabalu. Satu-satunya cawangan IDT dekat belah Malaysia Timur ataupun Borneo. InsyaAllah kalau Allah nak menyumbang, bolehlah jom sumbang untuk dakwah. Dan semoga sumbangan anda tu dikira satu satu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah, sampai di sini saja. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada sebarang kekhilafan.
Terima kasih banyak-banyak siapa yang support kita punya live pada pagi ini. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Setiap apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun, mohon maaf sekali lagi. Kita akhiri kita punya perbincangan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.